Saya memulakan perbahasan bajet ini dengan memetik dari surah Ali Imran, ayat yang menceritakan tentang bagaimanakah pemimpin itu harus bertindak dalam melayani kerenah rakyat yang di bawah. Firman Allah, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka dengan sebab rahmat yang melimpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, kau telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan dan pohonkanlah ampun bagi mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan keduniaan kamu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan si speaker, inilah ayat yang menggambarkan sikap seorang pemimpin yang senantiasa meminta pandangan dan terbuka kepada apa-apa kritikan. Kerana bercanggahan dengan sikap itu, istilah yang digunakan dalam ayat ini ialah fazzan ghalizal qalb, keras, kasar dan keras. Kalau diterjemahkan dalam istilah politik hari ini, diktator namanya. Sebab itu dalam suasana rakyat mahukan sebuah negara yang dapat mereka berlindung di bawahnya daripada pemimpin yang berasa belas serta memberi rahmat kepada semua pihak. Maka rakyat mengharapkan pemimpin yang boleh dikritik, pemimpin yang mahu mendengar teguran. Apatah lagi jikalau kefasadan politik itu sudah tidak lagi menjadi rahsia, sudah diketahui umum dan seluruh dunia gegap gempita membicarakannya. Dan apabila ditegur, maka ada sekalangan pemimpin yang merasa dirinya terancam dengan teguran itu, lalu disambut dengan tindakan menggunakan kuasa dan menggunakan undang-undang yang ada. Maka kerana itu seorang pujangga telah menyatakan dengan izin Tan Sri, when the law no longer protects you from the corrupt, but protects the corrupt from you, you know your nation is doomed. Tengah izin. Kalaulah undang-undang itu tidak lagi melindungi kamu daripada pemimpin yang korup, tetapi undang-undang itu melindungi orang yang korup daripada kamu menegurnya, kamu sudah pasti ketahui negara itu menuju ke arah kehancuran. Dan si speaker, ramai daripada kalangan kita sebelah rakan kerajaan menyatakan kita mewar-warkan, mengheboh-hebohkan, kononnya negara ini sudah bankrupt dan sebagainya. Kami menyatakan bahawa dalam keadaan ekonomi yang ada hari ini serta suasana dunia yang tidak menentu, maka wajar kita memberi ingatan itu, bukan nak tunggu negara dah korup, negara dah hancur, negara dah bankrupt baru kita nak bagi tahu. Sebab itu seharusnya rakan-rakan dalam Dewan ini mengambil teguran itu dengan semangat yang positif, bukan dengan menganggap ianya sebagai tuduhan politik. Saya juga ingin mengambil kesempatan
mengambil ruang yang ada ini. Kalau saya menyebut 1MDB, nanti dikatakan perkara itu tak boleh disentuh. Kalau dicakap tentang 2.6 bilion, dikatakan perkara itu juga tidak boleh disentuh. Izinkan saya Tan Sri untuk menghormati putusan itu. Saya berpantun. Mudah-mudahan pantun itu sampai ke telinga mereka yang mungkin makan cili akan terasa pedas. Pantunnya berbunyi begini, Tan Sri. Rosak susu nila setitik, secangkir emas air dituang. Pemimpin hebat rela dikritik, rakan menegur tidak dibuang. Itu satu penyataan tentang apa yang berlaku apabila seorang pemimpin merah padam telinganya apabila ditegur tentang perbuatannya. Tidak heran jikalau ia ditegur oleh pembangkang, kerana itu memang tugas dan tanggungjawab pembangkang menegur. Tapi kalau pemimpin yang ada rakan di sebelahnya juga apabila ditegur, rakannya juga dibuang, ini menimbulkan kebimbangan tentang bagaimana sikap keterbukaan seorang pemimpin itu. Tan Sri Yanto, izinkan saya juga untuk mengunjur ke belakang bagi saya mengingatkan seluruh rakyat Malaysia bagaimana kita telah sampai kepada tahap kita pada hari ini berpandukan kepada kerangka dasar ekonomi negara yang telah melahirkan apa sahaja yang kita bicara hari ini, sama ada positif ataupun negatif. Dasar yang kita sering dengar dan kita pelajari malah diambil contoh kepada negara-negara lain, yaitu dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini secara asasnya mempunyai satu falsafah yang begitu baik, yaitu menstrukturkan semula masyarakat, menghapuskan kemiskinan. Tidak ada perkara yang boleh kita pertikaikan dalam konteks waktu itu negara kita baru saja bangkit dan baru saja melalui satu peristiwa besar yang telah membuka satu peluang kepada apa yang kita namakan sebagai the new economic policy ataupun dasar ekonomi baru. Di situ kita melihat bagaimana anak-anak Melayu khususnya diberi peluang untuk mendapat pendidikan di sekolah hinggalah ke universiti. Tidak dinafikan bahawa dasar ini pada tahap tertentu dan pada waktu dan masa ia dilancarkan sudah tentu membawa hasil yang baik kepada negara ini. Tetapi apa yang saya ingin sentuh di sini, Tan Sri Pengusi, bahawa kajian-kajian yang dibuat oleh para ahli akademik, seperti salah satunya The New Economic Policy in Malaysia, Affirmative Action, Ethnic Inequalities and Social Justice, merangkumkan berbagai implikasi pasca dasar ekonomi baru. Yang saya akan petik sebahagian daripadanya untuk saya sampai kepada rumusan di hujung ucapan saya nanti tentang perlunya kita melangkah kepada satu model yang lebih terbuka, model yang lebih universal, sehingga kita mengharapkan apa yang disebut oleh Perdana Menteri sebagai TN50, Transformasi Nasional 50 itu boleh kita pertikaikan di atas sebab analisis yang dibuat ini. Tan Sri Yanto, tamatnya dasar ekonomi baru pada tahun 1990 menyaksikan pendekatan baru ekonomi yang dinamakan dengan berbagai jenama, yaitu dasar pembangunan negara, kemudian digantikan dengan dasar wawasan negara, dan yang akan memecut kepada wawasan 2020, yaitu model ekonomi baru, the new economic model.
Now, saya ingin mengajak rakan-rakan dalam Dewan ini, sebelum kita nak pergi ke TN50 yang disarankan oleh Pekan, adalah wajar untuk kita menuntut beberapa persoalan setelah kita melalui dasar-dasar yang telah diperkenalkan, dan tidak syak dasar-dasar ini mempengaruhi bajet yang dibentangkan selama ini. Saya mengajukan beberapa soalan di sini untuk dijawab oleh pihak kerajaan. Apakah dasar-dasar yang selama ini dikatakan affirmative action, Melayu sentrik, bagi kita menstrukturkan semula masyarakat dan sebagainya, apakah selama itu, kalau diambil kira DEB setelah 20 tahun ia dilaksanakan, kita telah gagal mencapai maksud itu? Sehingga setelah tahun post DEB, isu lain yang timbul ialah perkataan yang kita dengar, ketuanan Melayu, the Malay supremacy. Apakah setelah 20 tahun berjalan, maka kita terpaksa bercakap lagi tentang Malay supremacy? Dan dalam kerangka Malay supremacy itu dilanjutkan lagi dasar-dasar afirmatif yang kononnya masih belum cukup masa dan sebagainya. Itu satu soalan perlu dijawab. Did we fail? Dengan izin. Dan if we fail, why we fail? Tidak ada jawapan. Hanya diteruskan dengan nuansa-nuansa yang terus dikatakan perlu ketuanan Melayu diteruskan sebagainya. Yang kedua, apakah masalah hubungan antara kaum yang menjadi asas kepada penstrukturan semula itu benar-benar telah diselesaikan? Kalau bertanya kepada saya, Tan Sri, maaf cakap, sepatutnya setelah 20 tahun lebih kita menjalankan dasar-dasar yang pada asasnya adalah untuk memperbaiki hubungan antara kaum, tidak tercapai. Dan kenapa dia tidak tercapai? Buktinya hari ini, nuansa-nuansa rasis, cakap-cakap rasis, bukan datang daripada orang bawah, tapi kadang-kali datang daripada orang-orang yang di atas. Sedangkan segala dasar ekonomi yang kita telah perkenalkan, salah satu matlamatnya adalah untuk memperbaiki hubungan antara kaum dalam negara ini. Dan hari ini, kelompok yang membawa nuansa-nuansa rasis, bagi saya, Tuan Pengerusi, masih berleluasa. Adanya suara mempertikaikan kaum lain, balik kamu ke kampung kamu, kamu bukan orang sini. Ada yang melalak-lalak menyatakan kamu tidak layak di bumi ini. Ini semua, Tan Sri Yang di-Pertua, suatu yang amat malang. Kalau ia merupakan satu indikator, maka saya berani menyatakan indikatornya adalah sebahagian kerana gagalnya dasar-dasar ekonomi yang selama ini kita perkenalkan. Yang ketiga, adakah sasaran orang Melayu yang dikatakan merupakan sasaran utama bagi menstrukturkan semula masyarakat itu? Soalan saya, adakah tercapai maksud itu? Soalan saya lagi, adakah orang Melayu setelah dasar-dasar ini diperkenalkan benar-benar boleh hidup tanpa dasar afirmatif ini pada tahun-tahun yang mendatang, seperti lagi transformasi nasional 50 dan sebagainya? Kalau saya melihat, Tan Sri Yang di-Pertua, amalan patronage ataupun political patronage, perlindungan politik masih berluasa. Akses untuk mendapat projek dan juga advantage atau kelebihan-kelebihan masih lagi berlandaskan kepada political patronage. Ya. Begitu juga budaya ugutan yang hari ini berluasa, cakap-cakap politik, oh kalau Barisan Nasional tidak merentah, UMNO tidak merentah, habis negara ini akan dikuasai oleh orang Cina. Bahasa apa ini?
Setelah kita merdeka 60 tahun. Bahasa apa ini dasar ekonomi negara yang pada asasnya mau menghindari kenyataan-kenyataan ini. Tapi ia masih berluasa. Malah ia menjadi zikir politik. Dia menjadi mantra politik. Diulang-ulang. Dibawa momokkan. Parti ini anti Melayu. Parti ini akan menghapuskan Islam. Bagi saya, amat malang. Kalau orang Melayu setelah sekian lama dengan dasar-dasar yang pada asasnya mau mereka ini bebas daripada mental terkepung, siege mentality, nampaknya tidak tercapai, Tan Sri, yang dipertua. Jikalau nuansa-nuansa ini masih terus beredar dan berlegar, malah jikalau lebih buruk daripada itu, nuansa-nuansa ini dipakai supaya pihak tertentu mau terus berkuasa. Menggadaikan perjuangan selama ini. Perpaduan yang menjadi asas kepada dasar ekonomi yang telah kita pakai selama ini. Pendekar bertapa di Gua Keluang. Tan Sri Amin pendekar mulia. Bermandi minyak mengelak mati. Guna kuasa tabur wang. Kekal di tahta semahu hatinya. Biarlah rosak isu perpaduan. Biarlah apa nak jadi. Janji aku terus berkuasa. Ini amat malang. Khususnya bagi budaya Melayu. Yang benar-benar sebenarnya gentleman dan meletakkan kepentingan negara lebih daripada kepentingan kelompok dan diri tertentu. Tan Sri yang dipertua, apa implikasi DEB dan dasar afirmatif yang telah saya sebutkan tadi? Mengambil beberapa ringkasan daripada ucapan teks ini, saya menyatakan bahawa orang Melayu hari ini tidak lagi boleh dikelompokkan kepada satu kelompok. Kita telah melahirkan orang Melayu yang berada peringkat menengah bandar di kalangan pekerja. Orang Melayu di kalangan yang profesional. Orang Melayu yang di kalangan kelompok teratas. Yang terkaya dan sebagainya. Dan orang Melayu yang masih lagi di peringkat luar bandar. Tahukah kita bahawa hari ini persoalannya bukan lagi membela sesuatu kaum. Atau hari ini bukan lagi persoalan melihat antara kaum. Tapi hari ini dalam kaum yang dibela itu sendiri berlaku jurang perbezaan yang cukup luas. Yang cukup ketara. Berpandukan kepada laporan MAPEN 2 tahun 2001. Di kalangan orang Melayu yang merupakan sasaran utama kepada dasar yang selama ini kita garapkan. Menunjukkan bahawa jurang ketaksamaan ataupun inequalities among the Malays is high. Dengan izin, iaitu 9.2 kali ganda dibandingkan antara 20 yang teratas dengan 20 yang terbawah. Ini amat membimbangkan kita. Apakah ia satu perkara yang menuntut kita supaya kita ambil pusing perkara ini dan cuba ubah cara berfikir kita, Tan Sri. Untuk tidak hanya berfikir dalam kacamata kaum, tetapi berfikir dalam kacamata yang lebih besar. Etnik Melayu juga tidak lagi berkongsi cita-cita politik yang sama. Mereka terbahagi kepada berbagai pemikiran. Dan ini bukan satu bala. Ia satu perkara yang baik. Kerana mereka sudah terbuka. Mereka sudah mau melihat dengan lebih dunia yang lebih kompleks. Kalau dulu hanya 2-3 parti atau 2 sahaja. Tapi hari ini kepelbagaian itu menuntut kita sebagai pembuat dasar, kita sebagai ahli politik,
supaya tidak lagi boleh guna kaedah yang sama. Perlu keluar daripada kotak pemikiran itu. Apatah lagi tanpa dinafikan, era 1999 adalah era reformasi yang mahukan kita berubah cara berfikir. Sebab itu, Tan Sri, kita masih belum sedar. 9 minit lagi. Kita masih dalam kerangka lama. Kita masih dalam bahasa lama. Kita masih dalam pemikiran lama. Lalu kita mengharapkan satu keputusan yang lain. Ini amat malang. Kerana seorang Melayu, kalau kita berbicara kerana dasar ekonomi yang ada adalah dasar afirmatif terhadap orang Melayu. Orang Melayu hari ini, yang kita mahu ialah orang Melayu yang benci rasuah. Orang Melayu yang memilih pemimpin mereka yang beramanah. Orang Melayu yang ada suara, berani menyatakan, kamu tidak betul. Bukan orang Melayu yang dimomokkan, kalau kamu menegur kerajaan, kamu ini tidak bersama untuk membina negara ini. Kamu ini kalau bercanggah pandangan, kamu ini menyebabkan pecah belah orang Melayu. Derhaka, pengkhianat. Ini bahasa-bahasa yang tidak membina orang Melayu. Orang Melayu yang kita mahu ialah orang Melayu yang menentang rasuah. Orang Melayu yang ada harga diri. Dan lebih utama, orang Melayu yang menghormati kaum lain, bangsa lain. Ini orang Melayu yang kita mau bina. Ini orang Melayu yang kita mau dihormati oleh kaum lain. Jangan lagi kita bermain retorik, nyatakan perpecahan orang Melayu, perpaduan orang Melayu, kita mesti bersatu padu. Bersatu padu atas apa? Bersatu padu atas rasuah? Bersatu padu mendiamkan. Kalau pemimpin orang Melayu melakukan kefasadan, diam. Kerana apa? Kerana perpaduan. Saya orang Melayu, Timbalan yang ketua, sudah tukar shift. Ya. Segar begitu. Dari 3 jam ya. Saya orang Melayu. Tahu yang mana. Tapi saya tidak akan terima pemimpin yang rasuah. Walaupun dia orang Melayu. Dasar ini yang kita nak garap. Ini yang negara perlukan. Bukan hanya kerana Melayu diam. Dan kemudian menggunakan isu Melayu untuk membenci kaum lain. Hanya untuk kekal berkuasa. Ini yang saya maksudkan. Melayu yang kita tidak perlukan dalam suasana transformasi negara hari ini. Saya pun tak tahu yang disebut TN50 ini apa yang dimaksudkan pun. Tapi yang penting bagi saya ialah yang kita tidak perlu ialah Melayu yang rasis, Melayu yang dogmatik, Melayu yang melankolik, yang tersekat dalam kegemilangan silam, gagal menghayati realiti di hadapannya. Dan saya ulang dalam Dewan yang mulia ini kepada semua kawan-kawan saya yang ada, saya mahu Melayu sebagai rakyat Malaysia yang mahu menamakan dirinya dan mahu kaum lain menamakan diri mereka sebagai bangsa Malaysia. Anak bangsa negara. Malaysia lah sahaja bumi kita. Bumi semua yang perlu kepada pembelaan. Tuan Dr. Ismail pernah menyebut, but unfortunately the Malays themselves have tended to give the impression consciously or unconsciously that it is a sign that the Malays are placed superior to other races in the country. The biggest mistake that the Malay made was to coin the term Bumiputra, because the term tended to convey an entirely different meaning to what was intended for the special position of the Malay. Tuan Dr. Ismail, orang UMNO, dia bukan orang PAS. Dia bukan PKR, masa itu tak ada lagi. Amanah jauh lagi lah. Tapi ada satu parti yang paling latest sekali, bersatu. Esok lepas ni tak tahu apa pula lagi yang akan lain. Bagus. This is democracy. Saya nak menyatakan di sini, bahawa pemimpin kita dahulu, saya petik mereka itu sebagai statement, bukan sebagai ahli parti, tapi sebagai statement negarawan. Mereka jelas dengan apa yang mereka mahu.
Tapi hari ini semua itu telah disalah tafsirkan, menjadikan Melayu itu segala-galanya. Sebab itu Tuan Musi yang dipetua, saya mencadangkan dalam minit terakhir ini, ekonomi yang saya namakan sebagai ekonomi era baru. Ekonomi era baru ini melihat keperluan universal, keperluan manusiawi, sekaligus mengubah kerangka etnosentrik yang selama ini menentukan dasar-dasar ekonomi negara. Kembali kepada maqasid syariah yang asasnya ialah manusiawi dalam perancangan, dalam berfikir, dan dalam tindakan. Kedua, asas ekonomi era baru ini membentuk perundangan hak-hak sivil bagi memacu ekonomi yang baru ini, supaya jati diri lebih rancak. Apa yang kita cadangkan ialah undang-undang peluang sama rata dari sudut pekerjaan, undang-undang jenayah kebencian kaum dan agama, serta suruhanjaya anti diskriminasi. Kerana hasrat maqasid syariah ini mencapai erti keadilan dan sama rata. Selagi tidak ada undang-undang ini, sahabat-sahabatku sekalian, kita masih terperangkap dan perkauman masih bebas berluasa. Kita perlu perangkap perkauman ini dengan undang-undang yang lebih tegas. Baru negara ini boleh maju ke hadapan. Ketiga, 3 minit lagi. Merombak dasar perpaduan negara. Hari ini Jabatan Perpaduan Negara, bajet ciput. Tapi bercakap besar perpaduan, tapi bajet ciput. Dasar perpaduan negara mesti membentuk entiti bangsa Malaysia berasaskan hak dalam perlembagaan, bukan ketuanan bangsa atau konsep bangsa asing. Kerana itu, kalau kita dapat membongkar pemikiran ini, Datuk Seri Speaker, kita mampu maju ke hadapan dengan kita membawa negara ini kepada satu tahap yang lebih hebat, satu tahap yang bukan sekadar TN50, entah apa nanti akan keluar lagi. Ubah cara berfikir, baru kita fikir cara macam mana kita nak maju ke hadapan. Tapi kalau berfikir dengan cara yang sama, bercakap bergegar-gegar mau ke hadapan, kita akan berpusing pada satu rumah sahaja. Pengurusi, Ketua, saya tinggal lagi 2 minit. Saya rasa 2 minit ini saya gunakan sebagai pantun akhir saya dalam ucapan bahas bajet ini. Kalau dah bagi ayat Quran, mungkin kata ini ayat Quran, ini hadis. Kita bagi pantun, kita orang Melayu. Moga-moga pantun ini dapat memberikan gambaran kepada keseluruhan bajet yang telah dibentangkan. Mak andeh mara ke hadapan, Pak Pandir tertinggal. Pergi ke pekan, bergulai kawah. Bajet negara sudah berpenggal-penggal, disuruh cermat, dia bermewah-mewah. Itulah saya harapkan poin saya sepanjang 30 minit ini ialah ayuh kita keluar daripada kerangka berfikir yang sama. Ethnocentrism is no more workable. Sebab itu saya menyatakan, kalau kerajaan yang ada hari ini sudah tidak mampu keluar daripada kerangka itu, izinkan yang lain untuk membawa kerangka baru ini menuju kepada ekonomi era baru untuk seluruh rakyat Malaysia. Sekian dahulu, Musi, saya mengakhiri dengan menolak bajet 2017 ini. Terima kasih.